Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ialah Cikgu Nur Azinah binti Abdul Aziz yang akan mengajar kamu subjek sains untuk kelas 5I. Untuk itu, kita perlukan buku garis panjang untuk subjek sains untuk dijadikan nota dan juga latihan. Dan sepanjang sesi pengajaran cikgu nak kamu ada buku teks sains. Baiklah. Untuk tajuk hari ini, cikgu akan ajar tajuk kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses sains. Sebelum itu, cikgu nak kamu buka buku muka surat 15. Ya, pada buku teks kita imbas kembali kemahiran proses sains yang pernah kamu belajar, yang telah kamu belajar dan ada yang akan kamu belajar pada tahun 5. Yang pertama ialah memerhati, mengelaskan, mengukur, menggunakan nombor, membuat inference, meramalkan, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Kita akan belajar kemahiran proses sains ini secara tidak langsung di dalam aktiviti yang kita lakukan ataupun eksperimen yang kita lakukan. Untuk itu, cikgu nak kamu buka buku teks kamu muka surat 2 dan 3 iaitu aktiviti membina kapal terbang. Ya. Membina kapal terbang, ada 2 kapal terbang yang kamu kena bina iaitu kapal terbang Ana dan kapal terbang Ravi. Di sini cikgu dah bina 2 kapal terbang. Yang ini kapal terbang Ana, yang ini ialah kapal terbang Ravi. Kamu boleh membina kedua-dua kapal terbang ini berdasarkan buku teks yang telah ditunjukkan langkah-langkah bagaimana untuk membina kedua-dua kapal terbang. Dan kita akan menguji kapal terbang mana yang jauh, sama ada Ravi ataupun Ana. Di dalam penyiasatan ini, kita telah menjalankan kemahiran proses sains memerhati. Contohnya ialah kita boleh perhatikan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua kapal terbang ini. Okey, kita tengok dulu persamaan. Persamaan kapal terbang Ana dan kapal terbang Ravi, kedua-duanya berbentuk muncung tirus. Kalau kamu tengok, kedua-duanya berbentuk muncung tirus. Dan perbezaan di antara kapal terbang Ana dan kapal terbang Ravi ialah dari segi bentuk kapal terbang. Jadi di situ kita telah menjalankan kemahiran proses sains memerhati. Di samping itu juga kita boleh mengenal pasti pemboleh ubah berdasarkan aktiviti yang kita lakukan ini. Okey, pemboleh ubah yang pertama ialah pemboleh ubah dimalarkan. Cikgu ulang kembali, maksud pemboleh ubah dimalarkan ialah perkara atau benda yang sama di dalam eksperimen. So kita boleh tengok di dalam aktiviti yang kita buat. Contohnya 2 kapal terbang ini. Apakah yang sama? Kita menggunakan ketebalan kertas yang sama untuk membina kapal terbang Ravi dan juga membina kapal terbang Ravi. Dan kita menggunakan juga jenis kertas yang sama. Jadi di sini ada 2 pemboleh ubah dimalarkan iaitu ketebalan kertas dan juga jenis kertas. Okey. Pemboleh ubah yang kedua ialah pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu perkara atau benda atau objek yang tidak sama dalam eksperimen, yang tidak tetap dalam eksperimen tetapi mestilah mempengaruhi eksperimen. Di dalam aktiviti ini, kalau kamu lihat, pemboleh ubah dimanipulasi ialah bentuk kapal terbang. Sebab cikgu kata tadi, benda atau perkara yang tidak sama. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasi ialah bentuk kapal terbang. Seterusnya ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah perkara yang kita nak ukur, yang kita nak lihat pada akhir eksperimen. Jadi, dalam eksperimen ini kita nak lihat sejauh mana kapal terbang Ravi dan kapal terbang Ana boleh pergi. Contohnya macam ni. Cikgu balingkan kapal terbang Ravi dan cikgu balingkan kapal terbang Ana. Dan kamu akan dapati kedua-dua jaraknya adalah berbeza. Kapal terbang Ana dan kapal terbang Ravi. Jadi pemboleh ubah bergerak balas di sini ialah jarak kapal terbang jatuh.
Untuk itu, cikgu nak kamu salin semua yang cikgu beri ini ke dalam buku latihan dan buku tulis ini. Dan jawapan untuk yang cikgu gariskan di sini, kamu boleh masukkan melalui sesi pengajaran yang telah cikgu terangkan tadi. Cikgu sengaja tak nak letak supaya kamu dengar apa yang cikgu ajar. Baiklah, setakat sini sahaja sesi pengajaran cikgu pada hari ini. Bertemu kita di minggu hadapan dan cikgu amat berharap semoga kita dapat meneruskan pengajaran secara bersemuka dengan secepat mungkin. Sekian, terima kasih.